31 Ogos setiap tahun kita sebagai rakyat Malaysia begitu gembira menyambut hari kemerdekaan, dan tak kurang tahun ini 2021 dengan tema Malaysia Prihatin, sekali lagi kita semua begitu gembira nak sama-sama sambut hari kemerdekaan yang ke-64 walaupun kita masih dalam keadaan partial lockdown. Ada yang boleh keluar, ada yang tak boleh keluar dan sebagainya. Nah, satu isu yang Dr. Mala nak kupas bersama-sama dengan you all hari ini tentang penjajahan minda. Adakah kita telah sepenuhnya merdeka ataupun kita masih ada sedikit-sedikit penjajahan yang wujud dalam minda kita sebenarnya, yang kita masih dimanipulasi dari jauh. Okey, saya nak bersembang dengan you all berkenaan dengan bahasa. Setelah 64 pihak British meninggalkan kita, penjajahan minda yang membuat kita rasa kalau seseorang itu fasih berbahasa Inggeris, dia sangat bijak. Penjajahan tu masih wujud dalam banyak kalangan rakyat Malaysia sebenarnya. Kalau orang France, grammar dia tunggang terbalik, tak apa, kita sengih je. Kalau orang Germany buat ayat English tak mantap, ataupun penggunaan vocabulary dia tak mantap, ataupun grammar dia tunggang terbalik, tak apa, kita senyum je. Tapi anak Malaysia, kalau bangsa Melayu, India ataupun Cina, ya, ataupun bangsa Kadazan, Iban dan sebagainya bertutur dalam bahasa English, then ada sikit-sikit grammar yang ke laut, ya, ada tersalah sebut perkataan satu dua, mungkin vocabulary tak adalah kayangan sangat, ya, guna basic vocabulary, kecam dia punya baiknya, ya. Jadi penjajahan tu masih wujud sebenarnya, ya guys. Orang putih kata language is not everybody's cup of tea, ya. Maksudnya sebab macam juga sains dan matematik, bukan semua orang boleh mahir dalam sains dan matematik. Setengah orang dia lagi mahir dalam dalam bahasa. Setengah orang dia lagi mahir dalam lukisan, seni, nyanyian, muzik dan sebagainya. Dan setengah orang dia memang walaupun dia begitu baik dalam sains dan teknologi, dia boleh buat software, dia boleh buat lukisan kejuruteraan, dia boleh buat lukisan architecture, dia boleh jadi doktor yang bagus, dia boleh jadi nurse yang begitu bagus dan sebagainya. Tetapi bahasa Inggeris dia bolehlah cakap basic. Tapi tak adalah berhabuk-habuk macam tin kosong kat luar tu. Basic lah. Ya, dan grammar dia pun akan tersalah sedikit sebanyak di sini dan di sana, ya. Bukankah that is okay? Kenapa kalau bercakap bahasa Melayu, kita tak pernahlah sibuk nak betulkan tata bahasa orang. Kita tak pernahlah begitu taksub dengan bahasa kita sendiri, bagaimana penggunaannya, bagaimana pembikinan ayat ni dari segi predikat, subjek dan sebagainya, dan bagaimana penggunaan perkataan, kita tak pernah begitu taksub. Tetapi kalau bahasa Inggeris, ramai je yang berpusu-pusu nak membetulkan orang tu, nak kata mana betul, nak mana salah, dia juga yang kena menang dan sebagainya. Dan bahasa ni, kalau orang yang tak terror sains dan matematik, kita tak pernah paksa dia untuk tak boleh, walaupun jawatan you tak berkaitan dengan sains dan matematik, you kena pandai juga sains dan, walaupun you dekat contohnya PR and marketing, you kena pandai juga sains, you kena pandai juga matematik. Kita tak pernah buat macam tu. Kita faham kelebihan dia ada dah dalam bahasa, dalam percakapan, dalam marketing. Maka dia tak perlulah sibuk-sibuk buat kerja-kerja sains dan teknologi. Tapi berbezanya, orang yang masuk dalam bidang yang kemahiran dia matematik, kemahiran dia sains, kemahiran dia coding, kemahiran dia software, ya, kemahiran dia memasak dan sebagainya, kita seakan-akan memaksa dia untuk kena pandai juga dalam bahasa. Tak boleh tak pandai. Kalau kurang sikit pun tak boleh. Kalau B plus pun tak boleh. Kalau B minus pun tak boleh. A minus pun tak boleh. Mesti kena A plus juga. Berpusu-pusu kita berlumba-lumba nak pergi kutuk dia dan sebagainya. Jadi ini semua adalah penjajahan minda, guys. Ya? Tak ada siapa pun yang kata orang yang terror bahasa Inggeris tu sebenarnya dia yang sangat bijak, dan orang yang kurang terror bertutur dalam bahasa Inggeris itu sebenarnya kurang bijak dan sebagainya. No such thing. Dan saya juga tidak pernah bersetuju dengan kata-kata bahawa English adalah bahasa untuk sains dan teknologi. Sains dan teknologi adalah, ia mempunyai bahasa dia sendiri untuk kita faham anatomi manusia, untuk kita faham bagaimana elektrik berfungsi, untuk kita faham proses-proses yang lain, ya. Ia adalah bahasa dia sendiri. Tak mesti anda nak belajar dalam bahasa Jepun, bahasa Cina, bahasa Tamil, Hindi, you nak belajar dalam English, bahasa Melayu, so be it, as long as you faham. Ya, saya sendiri sebenarnya sehingga saya boleh faham pembelajaran pada ketika itu sebab ia dalam bahasa Melayu. Sebab tu saya dapat upper hand. Saya rasa kalau daripada sekolah silibus dalam bahasa Inggeris, mesti saya dah jadi anak dah tak berguna dah sekarang, ya. Dan saya pun pada umur 18
tahun waktu saya form 6 baru saya mula bertutur dalam bahasa Inggeris, dan ketika itu pun selalu digelakkan, selalu salah perkataan, salah grammar ya, dan saya sering tidak boleh bercakap dengan lancar. Dan waktu saya masuk universiti pun yang mana majoritinya bercakap dalam bahasa Inggeris, masih sering digelakkan ya, walaupun silibus pada ketika itu dalam bahasa Inggeris. Nak faham silibus tak ada masalah ya, tetapi nak berborak dengan rakan-rakan dan sebagainya memang ada sedikit masalah. Jadi sering diketawakan. Saya kira budaya ini memang masih wujud ya. Kita memang suka ramai ya, especially di kalangan netizen dan sebagainya, suka memperkecil-kecilkan orang yang dia punya English usage dia sedikit divert daripada standard tu. Kalau orang France cakap English a bit buruk, it's okay. Kalau orang Germany punya grammar a bit kelaut, it's okay. Kita senyum kita rasa dia pandai dan bijak. Tapi kalau orang Malaysia, kalau bangsa Melayu, bangsa India, bangsa Cina, kalau bangsa Iban dan Kadazan, kurang sikit je grammar dia. Daripada him tersebut his lah. Daripada she tersasul sebut he lah. Sikit-sikit lah. Sebenarnya kita yang mendengar ni kita faham. Kita tahu dia tersilap. Kita tahu dia tersasul. Tetapi kita mesti nak juga kutuk dia dan kritik dia. Jadi ini semua adalah penjajahan minda sebenarnya. Penjajahan seperti yang bila kita rasa kalau barang tu daripada barat, barang tu daripada orang putih, mesti bagus. Kalau barang tu daripada timur, daripada China ataupun buatan Malaysia, mesti teruk. Ini semua adalah penjajahan minda sebenarnya. Kita kena keluar daripada penjajahan ini. Bahasa kita adalah bahasa the best. Kenapa kita nak agungkan bahasa orang lain, dan kenapa kita nak taksub dengan penggunaan bahasa orang lain? Saya pernah tengok banyak doktor-doktor, surgeon yang very good. Dia orang punya kerja begitu bagus ya, tetapi grammar ni kadang-kadang memanglah ada yang tidak begitu tepat di sana sini. Tidak bermaksud mereka langsung tidak boleh bercakap dalam bahasa Inggeris dan ataupun langsung tidak faham bahasa Inggeris, tetapi ketepatan dan penggunaan dia tidaklah sebagus seperti palatau di luar sana yang suka sangat betulkan grammar orang lain. Ya, dan saya juga pernah tengok nurses, sister dan sebagainya yang penggunaan bahasa Inggeris dia memang tidak begitu bagus, tetapi dari segi protokol, rawatan, guideline dia memang boleh ingat, memang on the spot, memang laju kerja dia, report dia memang cekap. Memang ada orang yang sebegitu. Jadi percakapan, perbualan bukanlah kemahiran semua orang. Kalau sains dan matematik tu memang setengah-setengah budak je yang boleh bijak dalam sains dan matematik. Sama juga bahasa pun ada setengah-setengah orang je yang boleh bertutur, bercakap dengan baik. Dia itu memang kemahiran setengah-setengah orang. Bukan semua orang boleh boleh fasih dalam percakapan. Yeah? Just like how science dan maths is not everybody's cup of coffee, language is also bukan everybody's cup of coffee. So, kalau budak tu buat salah sikit, kalau resume dia tak tepat sangat kalau dalam bilik itu semua orang Malaysia, tak ada satu pun orang putih daripada Antartika ataupun daripada Great Britain dan sebagainya, dan apa salahnya you all bertutur dalam bahasa Melayu? Kalau dah memang semua dalam bilik interview tu daripada Malaysia, dan company anda pun bukannya multinational company kan, memang beroperasi di Malaysia, berinteraksi dengan orang di Malaysia, apa salahnya anda menggunakan bahasa kebangsaan? Kenapa masih nak taksub dan agungkan bahasa orang lain, walhal dia orang tak pernah tahu pun bahasa kita? Betul tak? Jadi ini semua bermula daripada diri kita guys. Dan ini semua bermula dengan minda. It's all in the mind. Kalaulah borang tu pun dalam satu bahasa saja, tak boleh nak buat dua bahasa. Saya rasa kita dah mula fikir balik, betul ke kita ni dah 64 tahun merdeka. Jadi saya malas nak bebel panjang. Saya cuma nak sampaikan kepada semua di luar sana, tolong jangan rampas peluang anak-anak muda hanya kerana dia belum menguasai sesuatu bahasa dengan bagus. Kadang-kadang belum maksudnya yes, jawatan tersebut, role tersebut mungkin memerlukan penguasaan bahasa yang bagus. Tetapi kalau jawatan yang anda nak offerkan pun is junior executive dan sebagainya, apa salahnya bagi dia peluang dulu? Kalau dia memang rajin, dia memang ada degree yang sesuai, dia memang ada talent yang sesuai, ambil dulu dan train lah, apa salahnya, betul tak? Ya, dan semua orang pun hanyalah peluang yang boleh menaikkan taraf hidup mereka dan boleh mengubah hidup mereka sebenarnya. Dan apa salahnya jika anda adalah pemberi peluang tersebut? Ya, ingat tak pernah ada satu video tular yang seorang anak muda yang bergaduh dengan polis, dan lepas tu dia masuk dalam kereta dan dia memaki hamun polis tersebut. Dia punyalah lancar bahasa Inggeris, dia punya bagus bahasa Inggeris dia apabila dia memaki hamun polis tersebut. Kalau dia hantar resume,
mesti dia akan dipilih dengan cepat. Kalau dia pergi interview, mesti dia akan lulus interview dan dapat pekerjaan dengan baik. Tapi kita sendiri dapat tengok dalam video tu bagaimana di depan pegawai polis tu dia begitu baik secara diplomatiknya, dia merayu-rayu dan sebagainya, tapi masuk kereta perangai ke laut, ya. Jadi inilah ya sebenarnya adab budaya, kerajinan, ya, sanggup untuk bekerja dalam satu tim dan sebagainya lebih penting daripada mementingkan satu-satu benda seperti grammar, ya, pembikinan ayat, bahasa kena tepat, kalau cakap kena berhabuk-habuk sampai bersembur-sembur dan sebagainya. Tolonglah, ya, jom kita sama-sama ubah budaya dan minda sebegitu. Dan yang paling penting sekali, saya nak ingatkan, kalau dalam satu bilik tu semua orang Malaysia, memang bukan multinational company, again saya nak cakap, bagilah peluang kepada anak Malaysia untuk bercakap dalam bahasa Melayu. At least lah kalau slide dia dalam bahasa Inggeris pun, benarkanlah dia campur kedua-dua bahasa. Apa salahnya? Kita bukannya berada di tengah-tengah Eropah dan sebagainya. After all, kita kan orang Timur. Apa salahnya kita kekalkan budaya kita, bahasa kita, dan kita bangga dengan bahasa kita yang kita sebut sebagai bahasa jiwa bangsa. Betul tak? Dengan ini, selamat Hari Kemerdekaan yang ke-64. Malaysia prihatin. Dalam isu bahasa ni pun, jomlah kita prihatin. Thank you. Bye-bye. Daripada Celoteh, Dr. Mala.